kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak Pertiwi, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak Pertiwi, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Mari sama-sama kita tumpukan perhatian di skrin bagi tayangan multimedia sempena dengan majlis yang diadakan pada hari ini. Dipersilakan. Kalau kerajaan perpaduan ini memberikan perhatian dan keutamaan, menjaga, memelihara dan memberi ruang yang cukup baik kepada penjaja dan peniaga kecil. Terima kasihlah kerana telah memindahkan kita kepada tempat yang baru. Dengan harapan kita orang punya perniagaan akan lebih maju lagi. Suasana dekat sini agak okey. Lepas tu keadaan gerai pun memang cantik lah. Kami kat sini pun kira seronok lah nak berniaga kat sini kan. Terima kasih pada pihak DBKL kerana memberi gerai yang cantik dan bersih untuk keselesaan peniaga baru dan peniaga lama, dan bagi pengunjung lama dan pengunjung baru. Bagi mereka, diorang banyak puji gerai ini bersih, cantik dan senang pengunjung meletak kenderaan yang selesa. Kita harus wujudkan puluhan projek. Jadi orang tengok restoran cantik, hotel 5 bintang, tetapi warung dan gerai untuk orang miskin pun bersih dan indah. Baik hadirin dihormat dan para tamu jemputan yang dihormati, kini masa yang ditunggu-tunggu telah pun tiba. Majlis Mutazim yang mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan dan setuju merasmikan di Anjung Saya Madani Jalan Jujur pada hari ini. Segala hormatnya dipersilakan. Saya bagi tahu Tok Bandar dengan Ketua Perkara. Saya kata saya datang nak tengok siap tidak, tapi saya tak tahulah dia nak buat majlis macam ni. Terima kasihlah. Dan kehadiran baik Tan Sri Zuki, Ketua Usaha Negara ada, Tok Salahuddin ada, ahli parlimen kita tiga-tiga ada. Jadi saya ucap terima kasih atas kesudian saudara. Yang penting sekali, peniaga ada, penjaja ada. Itu yang penting sekali. Kerana majlis ini untuk mereka. Dan saya ucap tahniah lah. Pertama kali terima kasih lah Datuk Wazida dengan Datuk Bandar, Datuk Muzaman dan juga pegawai. Tetapi tujuan majlis ini ialah untuk meraihkan
rakan-rakan kita yang berniaga. Kerana saya katakan, apa dia yang bedakan kerajaan perpaduan sekarang dengan Madani ini dengan sebelumnya? Pembangunan ada dan kita harus diucap terima kasih. Apa juga kebaikan ya dulu sebelumnya daripada zaman kemerdekaan sampai sudah. Tapi yang bedakan kita ialah kita lebih tunjukkan prihatin kepada kelompok yang peringkat bawah. Kerana saya dalam beberapa ucapan saya sebut kita nak Kuala Lumpur di ibu negara sama Putrajaya indah, mercu tanda gagah hebat, projek mega banyak, hotel bukan 5, 6, 7 bintang ada, restoran-restoran besar ada. Baik, tapi kita nak juga kemudahan bagi rakyat terbanyak. Dan rakyat terbanyak yang hadir bawahnya tak pergi ke hotel 5 bintang atau 6 bintang, tak pergi ke restoran-restoran besar ya. Jadi oleh itu kita sebagai bertanggungjawab dalam kerajaan sama pejabat awam, Duk Bandar Kuala Lumpur dan kawan-kawan yang disuarakan oleh ahli parlimen kita, apa dia? Iaitu berikan kemudahan kepada masyarakat terbanyak. Baik, kita ada warung, kita ada gerai, kita ada pusat-pusat perniagaan kecil yang lain. Tetapi tak sepadan. Puluh bilion ringgit dibelanjakan untuk projek-projek besar. Tetapi perbelanjaan kecil-kecil untuk menjamin tempat perniagaan peniaga-peniaga kecil, restoran kecil ni yang selesa. Kita bukan nak buat mahligai. Saya beritahu Tok Bandar, sebaik saja saya ambil alih dan jaga wilayah ni, saya kata bersih nombor 1. Kemudahan asas mesti ada. Dan ketiga, biarlah tempat tu agak indah dan selesa sedikit. Jadi saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan ya, dan seluruh pasukan Bandaraya dan Jabatan Wilayah Persekutuan dan penjajah-penjajah yang terima perubahan ini dan dapat berniaga dengan selesa. Jadi sekurang-kurangnya orang datang di Anjung ni, dia tengok bahawa kerajaan baru ni ada perubahan. Tapi saya nak sebut, dan tadi Tan Sri Zuki KSN bersebut kepada saya, ini tak mahu satu projek. Saya bagi tahu di Kuala Lumpur mesti puluhan projek. Dari Jalan Tun Razak ke Jalan Petaling ke di sini dan sebelah pantai mesti ada puluhan projek seperti ini. Kerana jumlah penduduk yang dianggap kategori rendah ini lebih ramai. Jadi saya nak dalam 1-2 tahun ini kita tukar wajah Kuala Lumpur. Bila kita tengok gerai, kita tengok warung, dia istimewa dan cantik dan bersih. Dan saya nak peringatkan, ini harus berlaku di semua kota-kota di negara kita. Saya tak mahu ini hanya khas di Kuala Lumpur. Saya bincang dengan beberapa menteri besar dan ketua menteri bahawa di semua kota, di Petaling Jaya, di Shah Alam, di Kelang, di Pulau Pinang, di Ipoh, di Kuantan, Kota Baru, Alor Star ni susah sikit berunding, tapi kita cuba lah. Mesti ada dasar yang jelas. Kerajaan Persekutuan ini bukan Jabatan Wilayah Persekutuan atau Bandar. Dah, dia mesti seluruh jentera. Sebab tu saya berunding dengan saudara Ngakomeng, KPKT, dan KPKT juga punya dasar yang sama supaya pembangunan itu termasuk perumahan rakyat dan gerai-gerai di seluruh negara. Kemudian melibatkan juga kementerian-kementerian lain. Kerana untuk luluskan ini kena lulus Jabatan Kesihatan, Jabatan Parit, semua harus ada perubahan minda. Saya tidak mahu Madani ini jadi slogan kosong. Orang kena tahu bahawa bila ada Madani ini, ada sifat ihsan, kasih sayang. Manusia ini, dia tidak hanya tengok kepada harta benda orang atau pangkat orang. Dia lihat nilai kemanusiaan itu. Dan harus adil untuk menjamin peluang
yang seksama kepada semua. Orang kecil, peniaga kecil, dia tak boleh ambil projek besar. Dia tak mampu jalankan restoran 5 bintang, tetapi dia mampu jalankan projek gerai dan warung, dan tanggungjawab kerajaan negeri, majlis perbandaran, semua jabatan dan kementerian. Saya mau lihat dalam beberapa bulan ini rencana bukan saja di Kuala Lumpur dan Putrajaya atau Labuan di bawah wilayah persekutuan, tetapi juga di Selangor, di Johor, di Sabah, Sarawak, semua negeri ini ada rencana supaya mengangkat martabat dan memberikan penghormatan dan ihsan kepada golongan yang berpendapatan kecil. Ini dia dasar kita yang kita buat. Dan saya tidak bawa anggap ini satu saranan politik, tak. Kita nak tindakan. Dan saya diberikan taklimat oleh Datuk Bandar dan Datuk Pengarah program untuk pembangunan Kuala Lumpur, dan saya alhamdulillah puas hati. Tapi saya suruh kesal cepat. Kena cepat. Dia kata ini projek 6 bulan. Saya tak mau 6 bulan. Percepatkan jadi 3 bulan. Ini projek 2 tahun. 2 tahun saya tak mau. Kerana kita dah tinggalkan ni. Peluang-peluang ni dah lama. Inilah peluang, walaupun kita ada kekangan kewangan terbatas, tetapi inilah masanya kita gunakan kuasa sebaiknya, jalankan amanah. Jangan duk kira komisen, jangan duk kira keuntungan ambil wang haram, jangan duk kira rasuah. Ni nak bagi lesen, nak bagi peniaga, niaga pun nak kena ambil komisen. Kalau ada kes ke situ dan terlibat pegawai, sudah lapor terus kepada saya nak cakap. Sabar. Azizah kata, abang sekarang Perdana Menteri, cakap tu kena sabar sikit. Nak sabar macam ada orang sakau kiri kanan, nak sabar. 2-3 hari dulu saya tengok ada pemimpin besar dulu kata, apa ni Anwar ni, asyik nak tangkap orang rasuah aja. Jagalah negara, jagalah ekonomi, macam mana tangkap orang yang rasuah. Oh, jadi kamu sakau ratus-ratus juta, bilion-bilion, mesti aku lupakan. Ini negara ni apa? Ya, tengok ada lagi pemikiran gitu. Maknanya kalau orang tu sakau 200 juta, 300 juta ringgit dulu, atau bilion-bilion, biarlah. Jalan kerja lah ni. Kalau SPRM tengok polis tepi jalan ambil RM50, dia marah dah tangkap. Tapi orang besar ambil 50 juta, tak apa, boleh sakau. Ini negara apa? Negara lanun ke ini? Sebab itu saya katakan, kita kena mula di atas. Orang Cina, patah Cina dia sebut, rosak ikan itu di kepala. Betul ke Wai? Ya. Ni banyak sangat ikan rosak di kepala ni. Ya. Itu sebenarnya kepala-kepala ini dia pakat. Bisa sekat kemarahan kita. Tapi saya bukan warnanya. Siapa siasat? Anwar? Tidak. KSN? Tak. Dia tak ada kuasa siasat. Yang ada kuasa siasat polis atau lembaga hasil dalam negeri, atau terutamanya SPRM. Dia siasat. Siapa nak dakwa? Saya tak dakwa. Ada kes, dia sakau, ada bukti, dakwa. Itu kerja peguam negara, bukan kerja saya. Oh, kalau saya ada kuasa siasat dan dakwa, dah lama dah. Bilik-bilik di Sungai Buloh saya tu semua penuh dah. Tapi itu bukan kuasa saya. Kuasa saya sekadar bagi arahan, hentikan amalan rasuah. Dan sesiapa yang bertanggungjawab, mesti kita ambil tindakan. Jangan ambil tindakan orang di bawah dan lepaskan yang di atas. Ada orang yang ambil puluh-puluh bilion ringgit, puluh-puluh tahun, tak berani siapa sentuh. Kita dengar je, tak berani sentuh. Saya nak kata, corak negara apa begini? Kita tahu orang tu curi, sakau puluh bilion ringgit selama puluhan tahun, tapi tak ada berani siasat, tidak ada tindakan. Negara begini tidak boleh kita pertahankan. Sebab tu kalau tanya saya, arahan saya, ya ada. Apa arahan? Ambil tindakan terutama kepada yang besar-besar. Yang bawah-bawah itu
kita bagi amaran, dia tengok kalau yang Tun atau Tan Sri pun kita berani, hak bawah-bawah ni perangai belok sikit. Termasuklah penguatkuasaan dan lain-lain. Ada ramai penguatkuasaan yang baik, tapi ada juga saya dapat laporan yang kurang baik. Jadi bagi ingatan, kalau Tun dan Tan Sri baku berani lawan, ini kan pula cicak mengkarung. Jadi ini peringatan. Kita ambil tindakan ni di atas, biar ada pengajaran kepada yang di bawah. Itulah sebab. Baik, wang yang kita selamatkan itu apa? Ini yang kita boleh gunakan gerai yang bersih. Kita baiki jalan. Kita buat sekolah. Sekolah-sekolah kita. Bila saya suruh Menteri Fadlina cek, tandas di sekolah-sekolah banyak yang rosak. Berpuluh-puluh tahun tak ada siapa peduli. Sekarang saya kata bagaimana kita boleh hantar anak kita di sekolah, tandas pun tidak ada. Anak kita ni manusia, bukan dewa. Kalau dia dewa, tak apa, dia tak payah pergi tandas. Dan kena ingat juga ya, anak-anak mesti dilatih untuk bersihkan tandas. Dulu masa saya jadi Menteri Pendidikan, saya arahkan semua sekolah biar buat giliran bersihkan tandas. Ada seorang ibu bapa profesional kelas atasan hantar masa itu telegram, belum ada WhatsApp, bukan Teresa Kop, ni orang lain. Dia hantar, dia kata, Menteri harus ingat, saya hantar anak saya belajar di sekolah bukan untuk cuci tandas. Tengok pahaman bapa. Belajar ini, belajar kebersihan, belajar hormat orang, termasuk yang cuci tandas itu. Muliakan nilai manusia yang bagi sumbangan. Jadi saya bagi tahu ya, kalau anak kita dilatih untuk cuci, dia tahu bagaimana ibu dia buat kerja di rumah untuk bersihkan tandas. Dia hargai orang-orang yang tukang-tukang cuci di jalan, di tandas awam, bahawa ada nilai kerja. Kalau tak mau juga, tak apa. Anak-anak yang tidak mau cuci, kita bagi kelonggaran. Dia tak boleh guna tandas sekolah. Maknanya dia tahap dewa. Dewa tak ada tandas. Yang saya baca dulu lah, dalam cerita-cerita dulu, Jula Juli Bintang 7 dan sebagainya, Hikayat Pendawa 5, itu semua tak ada cerita dia pergi tandas. Maka dalam cerita Hikayat Hang Tuah pun tak ada pernah dalam masuk dalam cerita tu Hang Tuah pergi tandas. Jadi oleh yang demikian, dia boleh guna sekolah-sekolah kayangan. Ini bentuk latihan. Mengapa saya sebut perkara ini? Ini latih perubahan sikap. Kadang-kadang orang kelas atasan ni dia tak ada langsung. Kita tak didik dia untuk rasa prihatin dan ihsan kepada golongan bawah. Jadi sebab tu soal gerai, soal warung bersih ini bagi saya suatu langkah yang sangat penting dalam negara madani. Ini satu permulaan dan saya diperingatkan oleh Tan Sri supaya peringatkan arahan yang jelas semua kementerian, semua kerajaan negeri, semua majlis perbandaran atau pejabat daerah sekalipun mesti ada perubahan yang jelas. Gerai mesti ditingkatkan standard dia, mesti bersih dengan kemudahan. Baik. Tapi oleh kerana dibuat bersih, maka sewa dinaikkan. Ini masalah sikit. Sekarang ni dia naikkan cadangannya RM400. Macam mana boleh? Okey, turun sikit. 300. Okey. Gerai nak cantik, nak bersih, kemudian nak murah, macam mana? Turun sikit ha? Okey. Cadangan 400, turun 300, turun 250. Saya putuskan RM200. Baik. Dan saya bagi kuasa Datuk Bandar
Melainkan kalau keadaan darurat, masa PKP umpamanya, kalau tak bayar, kita ambil balik lesen itu. Setuju? Baik. Semua ya. Maknanya kita dah turunkan lebih kurang daripada yang dicadangkan oleh pegawai. Ya. Sini minima dah kita turunkan. Tapi kalau tidak bayar, saya bagi kuasa kepada Datuk Bandar untuk batalkan lesen dan bagi lesen kepada orang lain yang sebut bayar. Setuju? Tolong rakam betul-betul. Siapa tak bayar tu tunjuk video ni. Ya fikir, saya turunkan 100%. Jadi daripada 400 turun 200. 50%. Okey. Boleh Okey. Oh, saya ingat nak turun lagi, cukup lah. Baik, sekali lagi saya ucap terima kasih kepada saudara. Saya gembira. Bagi saya, acara ini penting. Dia tidak di hotel 5 bintang. Dia tidak dengan semua segala keselesaan dan kemudahan. Tetapi bagi saya, untuk menjayakan negara madani dan untuk rakyat, acara ini penting. Saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak Pertiwi, semarakkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh